Kebangkitan Besar Palestin tahun 1936 sehingga 1939. Kebangkitan ini dilancarkan oleh rakyat Palestin untuk melawan penjajah British dan kumpulan pengganas Yahudi di seluruh negara. Kebangkitan ini adalah yang terbesar berbanding kebangkitan sebelumnya. Ia bermula dengan tindakan tunjuk perasaan selama 6 bulan. Untuk meredakan kebangkitan ini, penjajah British telah menubuhkan Suruhanjaya Pil. Suruhanjaya ini mencadangkan agar Palestin dipecahkan kepada wilayah untuk orang Arab dan wilayah untuk orang Yahudi, sementara Al-Quds dikekalkan di bawah penguasaan penjajahan British. Ini menyebabkan ratusan ribu penduduk Arab terpaksa berpindah kepada wilayah untuk orang Arab Palestin. Pada ketika itu, Yahudi memiliki tidak melebihi daripada 5.5% tanah Palestin, tetapi Suruhanjaya mencadangkan supaya 33% daripada tanah Palestin diserahkan kepada Yahudi. Penduduk Palestin menolak cadangan ini dan ia tidak dapat dilaksanakan. Kebangkitan yang berterusan akhirnya memaksa penjajah British untuk mengeluarkan Kertas Putih Macdonald 1939. Kertas putih ini mencadangkan supaya penghijrahan Yahudi ke Palestin ditamatkan dalam tempoh 5 tahun dan menawarkan kemerdekaan kepada Palestin dalam tempoh 10 tahun. Pertubuhan Zionis menolak keras cadangan ini. Akibatnya, kumpulan pengganas Yahudi seperti Haganah, Irgun, Stern Gang telah melancarkan serangan dan siri-siri pengeboman di seluruh Palestin. Serangan ini tidak hanya disasarkan kepada Arab Palestin tetapi juga kepada British untuk memaksa mereka keluar supaya Zionis dapat menubuhkan negara Yahudi. Antara serangan berdarah yang paling terkenal adalah pengeboman Hotel King David di Al-Quds yang menjadi lokasi pertemuan pegawai-pegawai British pada ketika itu. Cadangan pembahagian Palestin tahun 1947. Pada tahun 1947, British membuat keputusan untuk meninggalkan Palestin dan meminta PBB untuk memberi cadangan penyelesaian. PBB mengadakan persidangan dan mencadangkan plan pemisahan Palestin melalui Resolusi 181. Resolusi ini mencadangkan pembahagian tanah Palestin kepada dua wilayah, wilayah Arab Palestin dan wilayah Yahudi. Baitul Maqdis diletakkan sebagai wilayah antarabangsa. Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet menyokong penuh cadangan ini. Pada ketika itu, walaupun Yahudi hanya memiliki 6.5% daripada tanah di Palestin, Resolusi 181 memberikan sebanyak 56.5% daripada tanah Palestin kepada Yahudi. Penduduk Palestin dan negara-negara Arab sebulat suara menolak cadangan ini. Semakin jelas bagi semua pihak, perang besar akan tercetus di Palestin. Kumpulan pengganas Haganah mengarahkan semua orang Yahudi di Palestin di antara umur 17 hingga umur 25 tahun untuk menyertai khidmat ketenteraan. Sebagai tindak balas, Liga Arab menubuhkan sebuah unit tentera yang bernama Tentera Pembebasan Arab. Tiba pula ombak ke-6 Yahudi ke Palestin. Ini menjadikan populasi Yahudi bertambah kepada 31%. Walau bagaimanapun, pemilikan tanah oleh orang-orang Yahudi di Palestin masih tidak melebihi 8.8%. Gambar ini menunjukkan apa yang dimiliki oleh Yahudi pada ketika itu. Perang Nakbah 1948. Pada 14 Mei 1948, penjajahan British di Palestin tamat secara rasmi dan bermulalah peperangan antara tentera Arab dan Yahudi. Perang ini berakhir dengan kemenangan Yahudi yang menyebabkan mereka berjaya menguasai 78% daripada Palestin dan tertubuhnya negara Israel. Amerika Syarikat mengiktiraf negara haram ini serta-merta. Pada tahun berikutnya, negara haram Zionis menyertai PBB dan menjadi sebuah negara yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kesan daripada perang ini juga, Al-Quds terbahagi pada dua. Sebelah barat jatuh ke tangan Yahudi, manakala sebelah timur jatuh ke tangan Jordan. Zionis kemudiannya berjaya menguasai seluruh wilayah Al-Quds pada tahun 1967. Daripada hanya 9%, Perang 1948 membolehkan Yahudi merampas 78% daripada tanah Palestin. Kesimpulannya, punca utama daripada konflik di Palestin pada hari ini adalah penghijrahan beramai-ramai orang Yahudi yang membawa bersama-sama mereka pemikiran Zionisme. Mereka percaya Palestin adalah milik eksklusif orang-orang Yahudi dan mereka boleh lakukan apa sahaja untuk menubuhkan negara mereka tanpa memikirkan nasib penduduk asal. Sokongan negara-negara besar yang percaya penubuhan negara Zionis bertepatan dengan kepentingan strategik mereka memburukkan lagi keadaan. Semua ini membawa kepada isu penjajahan Palestin dan malapetaka ke atas penduduknya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share dan komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.